Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan ketemu lagi di channel D Studio Reaction. Halo sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang belum bergabung di channel ini. Silahkan kalian bisa bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya guys, dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari channel ini. Oke. Baik, di video kali ini gue mau reaction salah satu channelnya dari Kopi Kopi Go ya, yang berjudul individu terkaya di Malaysia guys. Dan ini kisah mereka, ini adalah orang-orang terkaya yang berada di Malaysia guys. Coba ya kita simak videonya seperti apa kayaknya dan siapa mereka ya. Let's go. Oke, kita simak videonya guys. Agak menarik, pasti menarik banget ini guys. Bukan semua individu ini datang daripada keluarga berada, dan ada kisah mereka yang boleh dijadikan. Jadi ada beberapa kisah sih, itu sih yang gue suka gitu guys. Senarai ini diambil daripada Forbes.com. Tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah individu-individu terkaya di Malaysia. Di tempat kelima ialah Dato' Lee Yew Chow dan Lee Yew Seng. Oh, ini apa nih guys kekayaannya? 18 bilion ringgit. Pasangan adik-beradik ini ialah pewaris kepada empayar perniagaan berasaskan minyak sawit dan hartanah yang dibina oleh ayah mereka, iaitu Tan Sri Dr. Lee Shin Cheng. Wow, dia dari keluarga kaya juga guys ternyata. Ayah mereka, Tan Sri Dr. Lee Shin Cheng, membesar di sebuah ladang getah di Kuala Lumpur. Dia tidaklah datang dari keluarga yang berada. Ayahnya mempunyai sebuah kedai makanan, tetapi masih belum cukup untuk menampung perbelanjaan mereka sekeluarga. Dengan itu, dia berhenti sekolah pada umur 11 tahun untuk menjual aiskrim awalnya keluarga sebelum dari kembali orang ke tuanya sekolah itu tidak beberapa tahun kemudian keluarga berada untuk ya. menghabiskan pengajian. Pada tahun 1960, semasa berumur 22 tahun, dia memohon bekerja di syarikat Dunlop, sebuah syarikat pengeluar minyak sawit milik orang Eropah. Tetapi dia tidak diterima bekerja di situ. Tidak diterima guys. Dia tidak fasih berbahasa Inggris. Dia kemudian bekerja di syarikat perladangan sebagai seorang supervisor. Di sinilah dia mengumpul ilmu dan pengalaman tentang sektor perladangan minyak sawit. Sehinggalah pada tahun 1982, setelah mempunyai dana yang cukup, dia membeli syarikat Dunlop yang menolak permohonan kerjanya dulu dan menukar nama menjadi IOI. Dari tahun ke tahun, syarikat mereka berkembang sehinggalah menjadi antara syarikat irigasi di Malaysia yang hari ini diwarisi oleh anaknya, Dato' Lee Yew Chow dan Lee Yew Seng. Wow, ini pewaris orang kaya guys. Kaya di Malaysia ialah Tan Sri Ananda Krishnan, 84 tahun, dengan aset 84 tahun. 26.49 Oh my god. bilion ringgit. Tan Sri Ananda Krishnan dilahirkan pada tahun 1938. 1938. Sudah tentu ramai yang kenal dengan nama Tan Sri Ananda ataupun gelarannya AK, dengan aset berjumlah 5.8 bilion USD bersamaan dengan 26.49 bilion ringgit, menjadikan dia lelaki ke-460 terkaya di dunia. 460 terkaya di dunia, geblek. Sendirian Berhad, sebuah syarikat yang melabur di dalam industri telekomunikasi dan media, termasuklah di syarikat Maxis dan juga Astro. Dia juga banyak melabur di dalam industri pelbagai, termasuklah di dalam industri minyak dan gas, tenaga, pelancongan dan juga hartanah. Pada lewat 1960-an, setelah menamatkan pengajian di Harvard Business School, dia mula berkecimpung di dalam industri jual beli minyak. Pada waktu inilah dia jual beli minyak guys ternyata ya. Membuka syarikat pengeluar minyaknya sendiri yang pada waktu itu dikenali sebagai Malaysia Petroleum National. Titik paling penting di dalam perjalanan keusahawanan Ananda ialah pada tahun 1970-an. Tahun 70 dia kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad bila mereka sama-sama berada di London. Kabel inilah, maksud saya, hubungan inilah yang memudahkan Ananda untuk bekerja sama dengan kerajaan untuk membina fasiliti negara seperti telekomunikasi untuk tujuan penyiaran.
Tidak berhenti di Oke. situ, dia juga pernah melabur di India untuk membina syarikat telekomunikasi di sana, tetapi usahanya gagal. Namun begitu, ini tidak menghalang dia menjadi lelaki keempat terkaya di Malaysia. Apa yang lebih menarik, Tan Sri Ananda Krishnan mempunyai seorang anak lelaki yang tidak mahu mengikut jejak langkahnya dan memutuskan untuk menjadi Sami di Thailand. Anaknya dikenali sebagai Oke. Ven Ajan Siripanyo. 3. Tan Sri Datuk Sri Teh Hong Pyo, 92 tahun, dengan aset 92 tahun. 25,67 bilion. Oh my Dilahirkan god. di Singapura pada Lahir 14 di Mac Singapura. 1930. Berwarga negara Malaysia. Tahun ini berumur Masih 92 tahun. lucu ya, Dia waktu mempunyai Maxim aset Wijaya lucu sebanyak dia. 5,4 bilion US dollar bersamaan dengan 25,67 bilion ringgit, menjadikan dia lelaki ke-431 terkaya di dunia. Pada tahun 1950, dia memulakan kerjayanya sebagai seorang kerani bank di Bank OCBC, bagaikan seorang Kerja di jenius bank di dia dalam dulunya, industri guys. perbankan. Hanya dalam masa 5 tahun, dia dinaikkan pangkat menjadi pegawai. Tidak sehingga pada tahun 1960, dia menyertai Maybank sebagai pengurus dan pada tahun 1964, diangkat menjadi pengurus besar. Pada waktu itu, dia berumur 34 tahun. Setahun selepas itu, pada tahun 1966, dia mengasaskan bank yang hari ini kita kenal sebagai Public Bank. Sejak dari hari itu, Public Bank berkembang sehingga mempunyai 414 cawangan di seluruh dunia pada hari ini. Apa yang lebih menarik, mengikut Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, tiada siapa yang boleh memiliki lebih dari 10% saham di dalam institusi kewangan Malaysia. Tapi, Tan Sri Teh Hong Pyo adalah salah seorang daripada 3 orang yang dikecualikan dari akta ini sebab mereka memiliki saham ini sebelum akta tersebut diperkenalkan. Dia memiliki 23.5% saham di dalam Public Bank. Oh my Selain daripada god. dia, individu yang dibenarkan memiliki lebih dari 10% ialah Tan Sri Azman Hashim dari M-Bank dan juga Tan Sri Queng Lek Chan dari Hong Leong Group. Membawa kita kepada individu kedua terkaya di Malaysia iaitu Tan Sri Quek Leng Chan, 80 tahun, dengan Usahanya aset apa nih, guys? Tadi bank ya. 44,77 bilion. Salah seorang daripada 3 individu yang dibenarkan memiliki lebih dari 10% saham di dalam industri kewangan negara. Tan Sri Quek Leng Chan mempunyai aset sebanyak 9.8 bilion US dollar bersamaan dengan 44,77 bilion ringgit, menjadikan dia lelaki ke-185 terkaya di dunia. Dilahirkan pada tahun 1941 di Singapura dan berwarga negara Malaysia. Dia mendapat pendidikan di dalam undang-undang di Middle Temple, United Kingdom. Tan Sri Quek Leng Chan adalah generasi kedua yang berkecimpung di dalam dunia keusahawanan. Pada tahun 1940-an, dia membuka syarikat Hong Leong di Singapura yang pada asalnya sebuah syarikat pelaburan, tapi berkembang dengan pelbagai industri termasuklah industri hartanah, perhotelan dan juga institusi kewangan. Hari ini, Hong Leong Bank adalah antara bank terbesar di Asia Tenggara, termasuklah di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Vietnam dan China. Membawa kita kepada individu terkaya di Malaysia, Terkaya nih, yaitu guys. Robert Kwok. Seperti yang anda jangka, individu terkaya ialah Robert Kwok, berumur 98 tahun 98 dengan tahun. aset 47,51 bilion. Tan Sri Robert Kwok dilahirkan di Johor Bahru pada 6 Oktober 1923. Dia mempunyai aset sebanyak 10.4 bilion USD bersamaan dengan 44,77 bilion ringgit. Robert Kwok bukanlah datang dari keluarga berada. Semasa Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu, pekerjaan pertama dia ialah sebagai office boy. Dia pernah Office juga boy loh. menjadi kerani di sebuah ladang beras tentera Jepun yang kemudian diangkat menjadi ketua jabatan. Selepas Perang Dunia berakhir, pada tahun 1948, dia menggunakan ilmu dan pengalaman yang dipelajari untuk memulakan perniagaannya berasaskan pertanian dan membuka syarikat yang dikenali sebagai Kwok Brothers Sdn Bhd. Malah walaupun perang telah berakhir, dia masih mempunyai hubungan dengan syarikat dari Jepun untuk membantu mengembangkan lagi syarikat mereka.
Pada tahun 1959 pula, dia menubuhkan syarikat yang dikenali sebagai Malayan Sugar Manufacturing Co. Berhad dengan 2 orang rakan kongsi dari Jepun. Syarikatnya berkembang dan berkembang, membawa masuk pemilik saham yang datang dari golongan elit seperti dari golongan diraja dan juga ahli politik. Dengan ini, dia mengawal 80% pengeluaran gula di Malaysia, memberikan dia gelaran Raja Gula Asia. Selepas tu, dia melabur di industri lain seperti hartanah, perhotelan dan pelaburan di negara